Bila diorang nak seberang je, Rasulullah akan hantar tentera pemanah. Syuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung bab seterusnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara. Apa yang kita perlu tahu dengan peribadi Nabi Muhammad itu sebagai ketua. Sebagai ketua di Madinah, Nabi Muhammad akan utamakan perintah ataupun wahyu daripada Allah untuk buat keputusan apa-apa. Semua Nabi Muhammad akan ikut perintah Allah, akan ikut rancangan Allah. Contohnya, Nabi Muhammad berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu adalah perintah Allah. Yang kedua, mengadakan syura sebelum memutuskan sesuatu. Syura tu apa? Syura tu adalah mesyuarat, meeting. Nabi Muhammad akan panggil sahabat, duduk berbincang, baru Nabi Muhammad akan buat keputusan. Nabi Muhammad akan mendengar pandangan setiap sahabat. Dalam buku ni ada cerita Perang Khandaq. Perang Khandaq ni Nabi Muhammad panggil komander-komander, ketua-ketua dan beberapa orang untuk duduk mesyuarat strategi Perang Khandaq ni. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pandangan rakyat. Nabi Muhammad dia bukannya sombong. Nabi Muhammad akan dengar pandangan orang lain juga. Contohnya dalam cerita Perang Khandaq, Nabi Muhammad panggil sahabat-sahabat berkumpul dan mendengar setiap seorang pandangan setiap seorang berkenaan strategi perang. Yang seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adil dan bijaksana dalam kepimpinan. Ada dalam hadis Nabi Muhammad kata, kalau anak aku Fatimah, Siti Fatimah mencuri, yang mustahilah Siti Fatimah nak mencuri, tapi Nabi Muhammad kata, kalau Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan potong tangan dia. Itu menandakan Nabi Muhammad ni adil. Walaupun terhadap anak dia, Nabi Muhammad akan laksanakan hukuman dengan keputusan yang bijak. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertoleransi dan tidak menggunakan paksaan di dalam pemerintahan. Toleransi itu apa? Toleransi itu adalah bertolak ansur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun baginda adalah ketua Madinah, tetapi Nabi Muhammad dia tak suruh orang Yahudi ke orang kafir masuk Islam. Kalau tidak, kami bunuh kamu. Tak. Dia memimpin dengan bertoleransi. Orang Yahudi, orang kafir semua hidup dengan aman dekat negara Madinah tu. Nabi Muhammad tak paksa pun dia orang masuk Islam. Nabi Muhammad sendiri yang tunjuk adab sehingga orang Yahudi yang masuk Islam. Seterusnya, Nabi Muhammad adalah seorang yang bijak mengatur strategi. Dalam setiap peperangan, Nabi Muhammad akan mengatur strategi dengan baik. Nabi Muhammad akan hantar pengintip. Nabi Muhammad akan pilih siapa yang pandai berkuda, siapa yang pandai memanah. Nabi Muhammad akan pilih. Nabi Muhammad kenal siapa sahabat-sahabat yang terror, yang power. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sentiasa mendengar dan bersedia menyelesaikan masalah. Walaupun Nabi Muhammad sebelum dilantik pun Nabi Muhammad dah pandai. Contohnya dalam peristiwa peletakan Hajarul Aswad, Nabi Muhammad pandai selesaikan masalah. Itu belum dilantik tapi dah pandai, dah bijak. Ini kalau lepas dilantik menjadi Rasul lagilah bijaklah kan. Sebab Nabi Muhammad dah matang, dah lebih pandai. Kita masuk dalam cerita peperangan Khandaq. Perang Khandaq ni boleh juga dipanggil sebagai Perang Ahzab. Kenapa Allah namakan sebagai Perang Ahzab? Sebab Ahzab tu kumpulan-kumpulan, banyak kumpulan nak lawan tentera Islam. Khandaq pula dipanggil sebab parit, gali parit. Pada satu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berita yang mengatakan orang Yahudi dan orang musyrikin dekat Mekah sedang membuat persediaan untuk serang Madinah. Lepas tu Nabi Muhammad panggil sahabat-sahabat untuk mesyuarat.
berbincang tentang strategi nak lawan orang Yahudi dan orang musyrikin ni. Seorang sahabat ni daripada Parsi. Dia bukan orang Arab. Nama dia Salman Al-Farisi. Salman ni, dia bagi tahu Nabi, dekat negara dia, bila perang, mereka akan gali parit untuk menahan daripada serangan musuh. Okey, Madinah ni, dekat bawah dia, bukit. Tepi bukit. Dan atas sikit ni, jalan, laluan. Orang keluar masuk semua dekat daripada utara. Dekat bawah ni tak boleh masuk sebab gunung, bukit bukau, susah. Orang nak lalu susah, kuda nak lalu susah, unta nak lalu susah. Jadi Salman Al-Farisi ni bagi cadangan dekat atas ni gali parit besar. Gali parit panjang. Supaya musuh tak boleh nak serang Madinah ni. Jadi Rasulullah terima pendapat Salman ni. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengarahkan untuk menggali parit di utara Madinah. Dan Nabi Muhammad sendiri yang turun untuk gali parit tu. Penggalian parit ni makan masa yang lama sebab nak gali yang besar kan, nak gali parit besar, panjang supaya orang musyrikin tak boleh seberang. Nabi Muhammad walaupun lapar, ikat batu dekat perut sebab lapar, tak nak tahan lapar, tapi Nabi Muhammad masih menggali. Menyebabkan orang Islam yang lain tengok Nabi Muhammad macam tu, mereka lebih bersemangat untuk gali. Sama-sama menggali. Lepas tu, bila musuh musyrikin Yahudi 10,000 datang ke Madinah, mereka tak dapat seberang parit tu sebab parit tu luas. Bila dia orang nak seberang je, Rasulullah akan hantar tentera pemanah. Tentera pemanah akan tembak dia orang. Dia orang akan kena. Ini menyebabkan tentera kafir mengepung Madinah dan mendirikan kemah di luar Madinah tu. Akibatnya, orang-orang Islam dan penduduk Madinah kekurangan makanan. Dalam keadaan macam tu, orang Yahudi di Madinah, iaitu Bani Quraizah, telah membelot orang Islam. Mereka membantu tentera kafir di luar Madinah tu. Ini merumitkan lagi perang Khandaq ni. Akhirnya, berkat kesabaran dan doa Rasulullah dan orang Islam di Madinah, pada satu malam Allah hantar angin kencang yang sangat dahsyat sehingga menerbangkan kemah-kemah. Situasi ini menyebabkan orang kafir lemah semangat dan akhirnya mereka balik ke Mekah dan menamatkan peperangan tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW serta orang-orang Islam di Madinah bersyukur kepada Allah. Dan orang Yahudi yang duduk dekat Madinah tu, iaitu Bani Quraizah ni, yang belot kepada mereka ni, Rasulullah menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada mereka. Begitulah kisah Nabi Muhammad dalam mengatur strategi perang. Bijak, berbincang dahulu sebelum membuat keputusan, dan adil dalam memberikan hukuman. Iktibar daripada kepimpinan Nabi Muhammad SAW, pengajaran yang kita boleh dapat daripada kepimpinan Nabi Muhammad. Yang pertama, kita perlulah sentiasa mentaati perintah Allah dan jauhkan diri kita daripada apa yang Allah larang, dan kita tingkatkan amalan kebaikan kita. Cara Nabi Muhammad hidup adalah model yang terbaik untuk kita contohi. Bila kita ikut Nabi Muhammad, Allah redha dengan kita, Allah sayang kita. Yang ketiga, pemimpin perlulah mengutamakan kesejahteraan dan kebajikan orang yang dipimpin. Kalau kamu ketua kelas, mestilah kamu kena jaga rakan-rakan di dalam kelas kamu dengan baik. Jaga kebajikan dia orang, tanya kawan kamu ada apa-apa masalah ke. Itu yang Nabi Muhammad ajar kepada kita. Seterusnya, Nabi Muhammad ni adalah seorang yang mengambil kira pandangan rakyat. Walaupun kita seorang ketua, kita mesti dengar pandangan orang lain. Kalau kita ni ketua pengawas ataupun kita ni ketua kelas, kita dengar pendapat dan pandangan kawan-kawan kita. Belagak. Dia ni siapa? Tak boleh macam tu. Nabi Muhammad ajar kita untuk kita dengar pendapat orang lain.
Dan Nabi Muhammad SAW tegas dan adil dalam menangani sesuatu masalah. Kalau kita nak buat keputusan, mestilah kita buat keputusan dengan adil, dengan betul dan tegas. Walaupun kita tahu kawan kita buat salah, jangan kita sembunyikan kesalahan kawan kita. Kita mesti berlaku adil. Seterusnya, kita mestilah mencontohi akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita jadi ketua kelas ke, kita jadi pengawas ke, kita jadi pengawas yang baik, pengawas yang berakhlak mulia. Kita ikut apa yang Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita. InsyaAllah, Allah akan sayang kita. Nabi Muhammad pun akan sayang kita. Jadi, marilah kita tunjuk sifat kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad dengan mengamalkan kesemua akhlak Nabi, mengamalkan kesemua contoh-contoh yang Nabi tunjukkan, dan berselawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat atas Nabi Muhammad. Ya Allah, kumpulkan kami bersama-sama. Nabi Muhammad nanti di dalam syurga. Alhamdulillah.